Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Selawat dan salam kita untuk junjungan mulia Rasulullah SAW yang bersusah payah sehingga terhimpit jiwanya kerana beratnya Al-Quran, menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kan Rasulullah pernah meminta untuk dilapangkan jiwanya. Maka turunlah firman Allah, iaitu surah Asy-Syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sehingga turunlah firman Allah, bukankah kami, yakni Allah, yang melapangkan dadamu, jiwamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, penonton yang dikasihi Allah, sekarang kita masih lagi bersama indahnya bersama Al-Quran. Indahnya bersama Quran. Indahnya bersama Quran. Bererti ruginya kalau kita tak bersahabat dengan Al-Quran. Ruginya. Penonton dikasihi Allah, kita masih lagi nak bercerita tentang nama-nama si dia. Apa lagi nama yang ada pada Al-Quran selain daripada Al-Quran, selain dipanggil Al-Kitab, selain dipanggil Al-Mau'izah, selain dipanggil apa lagi? Kita dah cerita Al-Furqan. Rupanya Al-Quran yang kita kasihi ini juga dipanggil sebagai Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Masya Allah, Ar-Rahmah nama Quran juga. Jadi lepas ni bolehlah kita buat ayat juga. Kejap saya nak baca Ar-Rahmah. Lama dah, hari ni sibuk sangat sampai tak sempat nak baca Ar-Rahmah. Padahal jiwa aku macam tak tenang. Rupanya aku tak dekat lagi dengan Ar-Rahmah. Apa? Aku cakap apa ni Ar-Rahmah apa? Quran. Quran juga adalah Ar-Rahmah. Okey, daripada nama ni diambil daripada ayat mana? Okey, kita tengok. Surah Al-Isra ayat yang ke-17. Tuan-tuan, puan-puan, penonton yang kasih Allah. Surah Al-Isra ayat yang ke-17 lah yang cerita Al-Quran ini juga nama dia adalah Ar-Rahmah. Kita tengok A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Al-Isra, suratul Isra ayat yang ke-17. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur daripada Al-Quran ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi syifa, iaitu penawar, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu, sebaliknya, Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jugalah untuk orang-orang yang zalim. Okey, jadi ayat rahmah ini dipetik daripada ayat ini, suratul Isra, yang mana ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Al-Quran ini adalah rahmah. Tuan-tuan, penonton dikasihi Allah, tahu tak apa arti rahmah? Rahmah artinya kasih sayang. Kasih sayang. Kalau orang cakap pintu ketenangan, pintu adab ada pada khidmat. Maksud dia, kalau kita nak jadi orang yang beradab pada ibu bapa, kita kena banyak khidmat. Anak murid nak dapat sifat adab pada guru-guru, pintu dia adalah pada khidmat. Siapa masuk pintu khidmat, dia dapat adab. Dan siapa nak dapat rahmat, ada pintu juga. So pintu rahmat ada kat mana? Pintu rahmat
ada pada solat, ada pada Quran. Artinya siapa nak dapat rahmat Allah? Rahmat turun, rahmat turun. Okey, kita nak rahmat turun tak? Nak. Kita kena cari pintu amalan yang kat situ ada rahmat. Rahmat ni dia tak datang, maksudnya kita kena carilah. Kena cari pintu rahmat baru dapat rahmat. Maksud dia apa? Siapa nak dapat rahmat dekat solat, kat situ ada rahmat. Lagi, siapa nak dapat rahmat pada Quran, situ ada rahmat. Siapa-siapa yang rasa sunyi, yang rasa tidak disayangi, rasa je. Bin, macam mana nak dapat rahmat? Macam mana nak dapat kasih sayang? Kat mana nak cari? Dia ada pintu dia. Rupanya dengan Al-Quran, di situ ada rahmat. Subhanallah. So you nak dapat rahmat, cari pintu rahmat. Kan? Kalau kita nak masuk mall, kena cari pintu mall mana. Kalau tak jumpa pintu, tak boleh masuk. Dia ada pintu masuk, dia ada exit untuk keluar, pintu keluar. Begitu juga dengan rahmat. Kena cari mana pintu masuk rahmat. Masya Allah, rupanya pintu masuk dia ada pada solat dan juga ada pada Quran. Subhanallah, aku rasa macam tak best lah. Aku rasa tidak disayangi lah. Carilah rahmat Allah. Pernah dengar ayat tu? Carilah rahmat Allah. Macam mana nak cari? Masya Allah, Quran fihi rahmah. Pada Quran kat situ ada rahmat. Perasan atau tidak? Kadang-kadang kita rasa jiwa kacau. Apa salah aku rasa tak sedap hati ni? Rasa tak sedap hati, rupa-rupanya itu adalah cetusan untuk mencari rahmat. Daripada tak sedap hati itulah kita akan cari rahmat Allah. Tiba-tiba rasa gundah gulana. Sebenarnya bukannya tak bagus rasa tu. Rasa tu bagus menjadi. Bagus kenapa? Bagus kerana rasa itu akan menjadi sebab untuk kita cari pintu-pintu rahmat. Kita manusia kot. Maka kadang-kadang ada rasa tenang, ada rasa tak tenang. Tenang itu bagus, rasa tak tenang itu pun bagus. Bagus kenapa? Bila rasa tak tenang, dekat situlah menjadi pencetus untuk kita mencari rahmat Allah. Alhamdulillah, penonton dikasihi Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dengan nama-nama si dia. Siapakah si dia itu? Quran lah. Kenapa panggil si dia? Sebab biasanya orang panggil si dia ni untuk orang yang kita sayang. Si dia lah yang bagi. Aku keluar dengan si dia. Aku dating dengan si dia. So si dia kita ni siapa? Quran. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang biasa bersama Al-Quran, kalau dia tak dapat baca hari tu, dia akan peluk Quran. Dia kata, sorry tau, aku sibuk sangat hari ni, malam ni kita jumpa tau. Macamlah tuan-tuan perempuan sekalian, kalau tak dapat chat, tak dapat berwhatsapp dengan si dia, sorry tau, hari ni I sibuk sikit, ada meeting, ada launching. Kan? Sorry tau, sorry I busy sikit. Saya minta maaf sebab tak dapat nak dating, sebab tak dapat nak berchit-chat dengan dia, tak dapat nak bermesej-mesej dengan dia. Kita minta maaf kot, sebab si dia tu kita sayang. Masalahnya berapa ramai yang minta maaf dengan si dia Quran ni sebab tak dapat nak dating dengan dia, ataupun tak rasa bersalah. Ya Allah, dah 2 tahun tak ngaji, tak rasa apa-apa. Something wrong dengan hati kita. Orang 1 hari tak sentuh Quran rasa bersalah. Kalaulah kita 2 tahun, 2 bulan tak sentuh Quran, apatah lagi 2 tahun tak sentuh Quran, something wrong ni tuan-tuan. Tak payah cari salah orang. Kita ni tak rasa apa-apa berjauh dengan Quran, maka beristighfarlah, cari balik si dia. Okey, nama seterusnya yang kita nak belajar dengan Quran ni, dengan si dia ni, apa lagi nama si dia ni ialah Syifa. Syifa. Ada orang nama Syifa, Nur Syifa, kan? Syifa, subhanallah, Siti Nur Syifa, kan? Ramai yang suka nama Syifa sebab Syifa ni ialah sembuh, penawar. Siapa yang tak nak penawar, kan? Dia bukan penawar kalau lauk masin tu. Dia penawar jiwa, kan? Penonton dikasihi Allah,
Syifa ni kita tengok artinya adalah penawar jiwa. Kenapa penawar jiwa? Rupanya kita ni, kita ada jasad, kita ada roh. Betul? Kita ada jasad, kita ada roh. Bila kita mati, jasad hancur musnah, tapi roh tetap ada. Roh tetap ada. So syifa ni adalah penawar. Badan, jasad kita ada sakit dan roh kita pun ada sakit. Bila jasad sakit, masing-masing cuba mencari penawar, masing-masing cuba pantang makan, sebab jasad sakit, kan? Tapi berapa ramai yang tak tahu ataupun yang tahu bahawa Quran juga adalah penawar untuk sakit jasad dan sakit roh, sakit mental dan sakit fizikal. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Saya baca potong-potong nak bagi jelas ayat tu, tuan-tuan perempuan. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepada kamu pengajaran. Ini yang tadi nama mau'izah. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan Al-Quran ini juga datang dengan membawa syifa, membawa penawar untuk jiwa, untuk dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dan dia juga membawa petunjuk, membawa kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Subhanallah, penonton dikasihi Allah, wahai manusia, telah datang kepada kamu pengajaran. Dia Quran tu datang bukan saja membawa pengajaran, bukan saja nak cerita yang ini boleh, arak haram, yang ni boleh, makan daging lembu boleh, daging khinzir haram. Bukan saja nak cerita tentang itu, tuan-tuan. Bukan saja nak cerita tentang zina itu maksiat, bukan saja nak cerita arak itu haram, bukan saja nak cerita syurga dan neraka. Tapi rupanya Quran ni datang nak menjadi sebagai penyembuh, perawat, doktor hati, doktor jasad, doktor jiwa, ubat hati, ubat jasad, ubat jiwa. Dan syifa ini dia juga jadi painkiller, menjadi pembunuh sakit kita. Tapi kita tak sedar, kita tak perasan bahawa Quran ini adalah syifa, adalah painkiller untuk kita, adalah penahan sakit untuk kita, adalah penghapus sakit untuk kita, sakit jasad dan juga sakit jiwa. Subhanallah. Sebab itu pernah dalam satu hadis bagi tahu bahawa Al-Fatihah boleh dijadikan sebagai rawatan, ataupun kita sebut sebagai jampi lah. Bahasa Melayu ni senang, dia panggil jampi, tapi bukanlah jampi. Air kosong dibacakan Fatihah dan diberi minum, dan kita pun boleh minum sendiri, kan? Subhanallah. Sebab itu kalau saja minum air kosong, bacakan Fatihah, rawat diri sendiri, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Subhanallah, Allah dah beritahu Quran ini penawar jiwa, penawar sakit. Alhamdulillah. Dan sebenarnya sakit jasad kita datang daripada sakit jiwa kita, jiwa yang tidak dirawat. Jadi penonton dikasihi Allah, sebab itu orang yang jiwanya tenang, dia sakit dia tenang, dia sihat pun dia tenang. Ini baru bernamanya fizikal dan mental kita sihat. Orang yang sakit ini normal, tuan-tuan, sebab kita manusia. Nabi Ayub juga sakit, Rasulullah juga demam. Kalau kita ada sakit, maka sempurnalah kita sebagai manusia. Fir'aun je tak sakit, tuan-tuan. Kita bukan Fir'aun ke nak tak sakit? Tak sakit Fir'aun. So kita ni manusia yang lemah, kita ada sakit, supaya kita ni merayu dan meminta, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan,
Aku tak sihat, Allah sihatkanlah aku. Allah suka kita merayu, minta sembuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka. Sebab itu kan kadang elok kita sihat, tiba-tiba Allah bagi kita sakit. Lama sangat ni tak terima kasih pada Allah, lama sangat ni tak minta sihat. Kau bukan main cycling, climbing, diving, bukan main sihatnya kau sampai lupa nak minta doa dengan Allah. Maka Allah bagi kita sakit. Ada sakit ringan, ada sakit berat. Allah kata, kan baru merayu kepada aku. Subhanallah. Maka orang yang sakit jasad pun sebenarnya adalah satu nikmat. Sebab apa? Dia tenang. Tenang macam mana? Allah dah beritahu, Quran ni syifa. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Allah pada segala hal. Baik tenang, tak selesa tenang, selesa tenang, sakit tenang, sihat pun tenang. Wa astaghfirullah ala kulli zanbin, dan ampunkan aku ya Allah atas segala dosa-dosa aku. Subhanallah. Maka jelas Quran ini adalah syifa untuk sudur. Sudur tu apa? Sudur itu hati. Alhamdulillah, insya-Allah. Kita dah mula kenal sikit-sikit Quran ni. Dia juga syifa, penawar jiwa kita. Dia juga furqan, pemisah antara hak dan batil. Dia juga mau'izah, syifa untuk hati, penawar, penyembuh untuk hati. Lagi kita belajar lagi supaya kita lebih mengenali si dia. Tuan-tuan dikasihi Allah, rupanya Al-Quran ini juga dipanggil sebagai Ar-Ruha. Ar-Ruha, ruh. Ini ruh, bukan ruh hantu tu, bukan. Kan? Jangan panggil ruh weh. Kau panggil main-main apa tu, datang roh, takut weh, kan? Tapi roh ni sebenarnya adalah jiwa. Sesuatu yang menyentuh kejiwaan, menghidupkan hati. Okey, kita tengok firman Allah surah Asy-Syura, ayat yang ke-46. Surah Asy-Syura ayat ke-46. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruha. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Maksudnya وكذلك, dan demikianlah, auhayna, kami yakni Allah mewahyukan kepada kamu, ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, Al-Quran sebagai ruha, sebagai ruh, min amrina, yang menghidupkan hati dengan perintah kami. Jadi ruh kat sini artinya adalah menghidupkan hati. Tuan-tuan dikasihi Allah, kita pernah dengar kadang-kadang banyak pentas-pentas uji-uji bakat kan. Dia orang uji bakat yang menyanyi, yang berlakon, dan juri-juri buat komen. Dia kata persembahan awak okey, tapi tak ada jiwa, tak ada roh. Pernah dengar kan? Subhanallah. Jadi serupanya Al-Quran ini adalah ruh, memberi jiwa, memberi hati, menghidupkan hati, menggerakkan hati. Jadi sebab itu, mau you baca Quran, maka semakin hiduplah hati-hati kita. Jelas. Semakin kau tak baca Quran, makin matilah hati kita. Jelas. Allah dah cakap, Quran itu adalah ruh. Wa kadzalik auhayna ilaika ruha, dan begitulah aku mewahyukan kepada kamu wahai Muhammad ruh, iaitu jiwa, untuk dengan perintah kami. Subhanallah. Jadi penonton dikasihi Allah, sebab itu jangan biarkan hati kita mati. Jangan biarkan hati kita gelap. Jangan biarkan. Maka kita perlu buat sesuatu. Dalam satu hadis ada beritahu, orang yang tak baca Quran laksana rumah tu terbiar kosong.
maka yang menghuni rumah tu nanti adalah makhluk-makhluk lain. Jadi macam tu juga dengan jiwa kita. Kalau kita tak isi dengan roh, maka benda lainlah yang akan terisi. Kalau hati kita tak diisi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, maka cinta yang lain akan datang. Jatuh pada cinta pada kereta. Ya Allah, dah ada kereta, suka kereta tu, tukar lagi. Sebab bukan salah, tak salah. Cuma kalau kita isi hati kita dengan cinta dunia, hubbud dunya, maka cinta dunia lah yang kita dapat. Tapi sebab apa? Hati kita ni ada satu je tuan-tuan. Hati kita ada satu. Kalau yang isi tu adalah Allah, cinta pada Allah, cinta pada Quran, Masya Allah, untunglah hati kita. Tapi kalau kosong, benda lainlah yang akan terisi. Maka penuhlah hati kita dengan kereta, penuhlah hati kita dengan rumah-rumah yang cantik, penuhlah hati kita dengan harta-harta emas dan wang ringgit. Tak salah. Tapi cuma hati tu lama-lama dia akan berat, dan lama-lama dia akan mati. Jadi insya-Allah, jelas tak tuan-tuan, bahawa Quran itu ruh. Siapa nak hidupkan hati, maka janganlah berjauhan dengan jiwamu. Maka lepas ni boleh cakap, Masya Allah, di mana jiwaku? Ya Allah, jiwaku di mana? Wah, ramai yang cakap jiwaku tiada. Rupanya jiwa kita adalah Quran. Maka jangan jauh daripada jiwamu, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiyaiha. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub. Untung kita kan Rasulullah itu sebagai penyembuh jiwa. Untung kita kan kita ada Quran sebagai syifa. Bertuah kita tuan-tuan, kita ada Quran sebagai jiwa ruh. Bertuah kita tuan-tuan, itulah syifa, itulah ruh, itulah mau'izah kita. Maka dah sebut syukur pada Allah atas kurniaannya Al-Quran untuk kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.